jaringan kesihatan. Siapa yang bila last tuan-puan ambil darah untuk cek kesihatan? Tak ingat tak? Last year? This year boleh buat sekali setahun, which is very good. Siapa yang buat bila nak masuk asrama dulu? Nak buat wajib sebab nak masuk dunia kerja? Itu tuan-puan sangat-sangat tak memberi kesan daripada konteks kesihatan. Tuan-puan hari itu perasan tak ada, saya tak tahulah tuan-puan terbaca ke tak, yang ada isu sikit rakyat Malaysia yang meninggal awal dah meninggal. Itu kerja Allah lah, meninggal awal. Kemalangan lain cerita, tapi akibat penyakit yang boleh dielak. Contoh, cardiac arrest, jantung. Okay, tiba-tiba muda lagi main bola, main badminton, collapse. Tak ada orang boleh buat CPR, tak boleh bantu. Sebab apa? Sebab isu-isu dalaman yang kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita boleh elak dengan amalan-amalan tertentu atau perawatan. Okay, 40 NBU. Rakyat Malaysia boleh hidup berapa lama? Umur kita. Jangka hayat rakyat Malaysia berapa lama agak-agak? Berapa lama kita boleh hidup? Agak-agak berapa? 60 masih lagi rendah. Jangka hayat rakyat Malaysia kalau perempuan 75 tahun. Kalau lelaki 73 tahun. Itu jangka hayat kita berdasarkan kepada sistem kesihatan kita, faktor penyakit-penyakit tertentu. Tapi trend yang menakutkan sekarang, ramai yang tak tahu status kesihatan sebab tak buat check up, tak tahu. So bila tahu, kita senang untuk buat apa-apa. Okay. Kesihatan seksual, reproduktif, kehamilan, kelahiran, penyusuan susu ibu, penyusuan bayi, imunisasi, vaksin saya dah sentuh tadi. Basically, vaksin adalah barang tu, alat benda yang disuntik. Immunizations adalah proses memberi vaksin. So kalau anak-anak tu daripada lahir lagi sampai umur berapa last kali dapat vaksin? 12 tahun? 12 tahun betul? BCG sekarang dah bagi kepada kanak-kanak masa tingkatan 2. Ada habis suntikan kat sekolah ke konten? Dia bagi vaksin apa tingkatan 2? BCG saya rasa dah awal. Zaman saya dulu memang dah ada 6. Tapi tingkatan 2 last sekarang. Vaksin apa? Perempuan saja. Lelaki tak boleh dapat tingkatan 2. Ini pelik. HPV vaksin. Okay. So nanti saya tengah ambil tu HPV sebenarnya. Alright. Perancangan keluarga, kesihatan mental, pengurusan stres, saya tak akan pergi panjang lah sebab perempuan akan ada slot khusus berkaitan dengan pengurusan stres dan konflik keluarga. Itu lagi spesifik lah. Saya sekadar sebab saya tak nak bagi maklumat yang overlapping kepada yang sama. Alright. Bila cerita bab kesihatan, kita kena tahu, saya dah cerita tadi, kesihatan bukan semata-mata orang tu ada penyakit yang nampak dengan mata kasar. Okay, contohnya, sampai pernah kena COVID-19 kat kita? Yang tak pernah kena ada. Ada juga geng-geng global. Apa rahsia? Siapa yang kena COVID lebih daripada 1 kali? Ada yang lebih? Berapa kali? 2 kali, tapi tak masuk hospital, tak adalah 2 kali. Kenapa agak-agak 2 kali COVID? Kenapa rasanya kena 2 kali? Sebab boleh ke? Ada orang 3, ada orang 4, ada banyak. Okay, sebab apa kena sampai 2, 3, 4 kali? Sebab COVID nama dia asal, tapi virus jenis dia dah banyak tu. Dah banyak. Kalau influenza berapa jenis ada? A dan B, 2 je. Okay, A dan B. Kalau dengue, berapa jenis virus dia ada? 4 jenis. Kalau COVID beratus-ratus. Pernah dengar tak mula-mula masuk dulu varian Delta? Lepas Delta ada apa? Beta. Omicron, pernah dengar?
XPB tak pernah lah, Arcturus tak pernah. Oh, banyak saya cerita nama. Megatron pernah ada? Oh, itu bukan lain. Okay. So maksudnya setiap kali kena adalah variant yang berbeza. So kita boleh kena berkali-kali. Cuma bila kena Delta, badan kita dah immune, tak akan kena balik Delta. So setiap kali kena variant yang berbeza. So kita boleh kena berkali-kali. That's what perlunya vaksin. Cuma saya nak cerita, orang kena COVID-19, macam mana keadaan fizikal orang kena COVID? Macam mana keadaan? Lemah. Itu je. Batuk ada, sakit tekak, terbaring, pucat, happy, tak ada. Okay. Itu yang kita nampak. Kalaulah saudara ni kena COVID, kita nampak dia sakit, betul? Tetapi kesihatan bukan itu saja. Kita nampak orang tu happy secara luar, tak ada luka, tak ada patah, tak ada lemah, tak ada pucat. Tak semestinya dia sihat. Sebab kesihatan juga melibatkan mental. Orang yang ada masalah tekanan, kita tak nampak cara luar, kecuali kemurungan, depression, anxiety yang memang nampak secara fizikal. Tapi orang yang stres, nampak tak orang tu stres? Kadang-kadang nampak, tapi secara luar. Dalam keluarga banyak. Sebab apa? Ada kes seorang suami, dia sihat tubuh badan dia, tak ada masalah apa, tapi satu hari dia bangun tidur, dia ambil pistol. Kenapa pistol? Sebab dalam bagi keselamatan, dia tembak isteri dia yang sedang tidur. Itu kisah pernah dekat Johor tahun lepas. Isteri dia meninggal. Recently, bukan recently, tahun lepas saya rasa, ataupun saya tak ingat lagi tahun. Tapi yang suami, dia pukul isteri dia dengan dumbbell. Ingat tak kisah ni? Tak pernah dengar, tak pernah keluar FYP kisah ni. Okay, isteri dia meninggal. Bila ditanya, kisah-kisah macam ni adalah isu-isu emosi cemburu yang tak dapat dikawal. Ingat tak kisah dekat sebelum kahwin lagi, dia pergi lunch sama-sama, lalu balik dan pergi hantar, dia tikam pula sebab cemburu, meninggal. Ini kisah benar yang kita tak nampak. Orang tu tak ada masalah kesihatan secara fizikal, tapi melibatkan emosi. Yang tu kena jaga dalam keluarga. Sebab banyak kesannya kepada kekeluargaan dan juga kesihatan keluarga. Bukan saja ketiadaan penyakit. Dan dalam aspek Islam, perspektif sekali ditakrifkan juga kesihatan kerohanian, hubungan kita dengan Allah SWT. Nanti saya akan sentuh. Cuma tuan-puan kena ingat, dalam Islam dia ada perkaitan. Apa kata Arab sebut, al-aqlu salim bi jismi salim, akal yang sihat hanya terdapat pada orang yang memiliki tubuh badan yang sihat. So dua-dua kena jagalah tuan-puan. Janganlah nak jaga badan satu saja pergi gym, tapi hubungan sosial. Sosial juga penting. Hubungan sosial, kita berhubung dengan siapa? Dengan saudara mara, dengan kawan, dengan jiran. Itu secara fizikal. Tapi tuan-puan sekarang, zaman sekarang, banyak hubungan sosial yang tak nampak, yang berlaku secara virtual, secara maya. Kadang-kadang kita masuk, kita post video TikTok, orang yang tak kenal followers kita, dia komen, dia muka awak macam muka awam. So rasa macam mana perasaan kita? Rasa jugalah tersentuh. Rasa itu adalah benda yang melibatkan benda yang tak nampak, tapi hubungan sosial yang secara bukan fizikal. Okay? Alright. So sebab itulah dalam perspektif kesihatan kerohanian, saya nak cerita dalam mana-mana agama, Islam saja menitik beratkan kesihatan kerohanian. Kerohanian melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehari, berapa kali kita berhubung dengan Allah secara direct? Maksudnya benda yang difardukan kepada kita, iaitu menerusi solat. Sebab apa solat itu merupakan hubungan kita dengan Allah? Sebab dalam solat kita buat apa sebenarnya? Dalam solat kita buat apa? Dalam solat kita buat apa? Sembahyang. Yalah, solat itu sembahyang. Kita dalam solat kita ada baca Al-Quran, betul? Niat kita, zikir ada, doa ada. Benda tu semua adalah kita nak berhubung dengan Allah. Betul tak ni? Okey. Bila berhubung dengan Allah, Allah cakap apa dalam Al-Quran? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Waktu kita mengingat Allah, hati akan tenang dan tenteram. Okey. Dia tak directly dapat
leakage berkenaan. Tetapi tuan-puan, ketenangan berkenaan bermaksud orang yang solat fardu, orang yang tak tinggal solat, itu merupakan asas dinding, benteng kepada kita untuk tidak mendapat masalah kesihatan yang mental. Saya bagi contoh, orang yang jaga solat walaupun tak stres, dia akan rasa tenang selalu. Orang yang tak jaga solat, bila dia stres, dia senang akan dapat masalah lagi besar. Kalau stres yang tak dapat ikut, hati tak tenang, apa akan berlaku? Kalau hati tak tenteram, kita rasa resah, gelisah, apa akan berlaku? Lama kelamaan menyebabkan kita rasa depressed. Depressed tu level penyakit mental yang memerlukan bantuan rawatan. Orang yang jaga solat, bila dia stres, berdinding berkenaan atau patah balik, dia tak akan jadi benda yang lagi teruk. Itu yang membezakan. That's why kita kena ingat dalam Islam, hubungan kita dengan Allah melalui solat adalah berdinding bagi kita untuk ketenteraman dalaman. Tapi jangan anggap melalui solat saja, sebab kerja-kerja kita merupakan ibadah. So tak bermaksud benda ni berlaku semasa kita solat, duduk dekat surau, dekat masjid. Kerja buat kita, food rider nak pergi hantar mana-mana dekat minta report contohnya, kita kena mengingati Allah supaya menjadi pendinding kepada kita untuk tidak mendapat masalah-masalah ketidaktenteraman dalaman. Itu kesihatan Quran yang kita tahu. Alright, tuan-puan, kesihatan mental ni banyak faktor risikonya. Dalam keluarga banyak memberi kesan. Tuan-puan, semasa PKP yang lepas, cerita pak PKP, ingat lagi tak PKP apa? Berapa kali kita PKP? Kita dua tu berapa? Banyak kan, tapi yang besar saya rasa 3. Ingat tak PKP pertama, saya rasa bulan Julai 2020. Waktu tu rakyat Malaysia happy, excited sebab ramai-ramai tak payah pergi kerja. Betul? Public holiday sekarang pun ada khusus. PKP tak boleh buat langsung, semua duduk kat rumah. So saya rasa itu sejarah lah, semua happy. PKP kedua, yang tu saya ingat, ada tak kisah-kisah orang yang cuba memberontak. Sebab apa? Dia nak cari income. Yang suami yang kerja-kerja sendiri, bila buka juga gerai dalam compound rumah, polis pergi tangkap. PKP 3, ingat tak PKP 3 kesan dia sangat banyak, terutamanya dalam aspek, I'm sure kau ingat orang yang share dekat kita video yang terjun bangunan, yang gantung diri dekat jejatas. Dan pada waktu ini juga perceraian pasangan Muslim. Selepas 18 bulan PKP, 60,000 pasangan. Kebanyakannya adalah akibat tekanan sosioekonomi. Maksudnya tak boleh beli pampers anak, tak boleh beli susu anak. Ada satu kisah dekat Putrajaya, suami dia dibuang kerja semasa PKP. Kerja sebagai jurutera audio saya rasa. Tapi suami isteri dia mengandung, nak dapat anak baru. So bila keadaan tak ada gaji, you nak dapat baby baru, memberi impak kepada stres dan tekanan. Apa yang suami dia buat? Tiba-tiba dia ambil tindakan di luar kawal. Dia tikam isteri dia yang sedang bersarang dengan dia. So bila dia tikam dengan darah yang banyak, suami isteri dia bawa juga kereta. Tak sempat nak telefon talian, sebab tak nak telefon ambulans, sebab tak ada orang nak bantu. Dia bawa juga kenderaan dengan keadaan bleeding pergi hospital Putrajaya. Tapi alhamdulillah dapat diselamatkan, dua-dua mak dan juga baby. Cuma isteri dia tak nak buat report polis, sebab dia tahu perangai suami dia tindakan berkenaan bukan perangai asal suami dia, akibat tekanan. So kena ingat, dalam keadaan macam mana terbaik kita, bila stres dan tekanan yang kita tak dapat kawal, akan buat tindakan yang luar kawal. Bukan niat dia nak bunuh isteri ataupun anak, tetapi tindakan berkenaan yang kurang mendapat bantuan. That's why tuan-tuan, kalau rasa stres is normal. Orang yang tak stres bukan orang. Mungkin Avengers tu X-Men. It is normal.
Cuma yang membezakan, jangan sampai stres berkenaan yang terlalu berpanjang, yang akan escalate kepada keadaan depressed dan sebagainya. So, apa perlu kita buat? Please, ada cara-cara tertentu. Tuan-tuan kalau dah tengok dekat Google banyak 10P, ada banyak nafas, beribadah. Tapi pernah tak terfikir untuk dapatkan bantuan stres? Kadang-kadang tak dapat kawal, perlu dapatkan bantuan. Bantuan dengan siapa biasanya? Orang yang kita percaya. Siapa yang kita percaya biasanya? Siapa yang kita percaya? Tak ada orang percaya. Family, daripada family, kawan, doktor. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata dia tak boleh nak bercerita direct dengan orang tu. So, pernah dengar tak talian bantuan psychosocial? Pernah dengar? Talian HIM akan ada professional yang akan bantu. Yang bukan bantuan kalau tak ada duit, dia bagi duit tak lain untuk facilitate keadaan stres berkenaan. Penting tuan-puan sebab benda ni lah yang menyebabkan stres yang tak dapat dikawal. Okay, sejarah kehidupan yang detail pernah dengar tak? Siapa pelakon tu? Nama dia Puteri Balkis. Pernah perasan dia pernah cerita keadaan trauma dia dewasa sekarang akibat daripada sejarah kehidupan keluarga dia. Itu ada relationship dia. That's why tuan-puan bila dah ada family, upbringing anak kena jaga, bukan dengan keadaan family yang dalam keadaan yang huru-hara. Keadaan sosioekonomi saya dah cerita, kurang sokongan sosial dan gaya hidup yang tidak sihat. Contohnya, senaman ada effects kepada stres. Maksudnya boleh mengurangkan stres. Bila kita bersenam, melakukan bersukan atau sebagainya, hormon apa yang boleh kita rempeskan? Apa hormon yang merempes yang dapat kita keluar selepas kita bersenam? Pernah dengar endorfin? Endorfin hanya dapat dirempeskan adalah daripada pituitary. Faham rempeskan? Dikeluarkan, disekretkan oleh pituitary kita apabila kita bersenam. So that's why orang yang kadang stres, tertekan, balik kerja di malam bos, ambillah masa untuk pergi jogging, main sukan. Benda tu akan mengurangkan hormon stres. Hormon stres ni kortisol, so boleh meredakan keadaan ketegangan berkenaan. Okay. Faktor pelindung adalah benda yang sebaliknya. Daripada faktor risiko, kita tukar kepada faktor pelindung gaya. Bertindak coping skill termasuk juga mendapatkan bantuan dengan mendapatkan call talian bantuan, bercerita kepada orang kita percaya dan sebagainya. Okay. Tuan-puan, itu adalah yang mempengaruhi kesihatan mental, tapi banyak lagi. Sebahagian saja. Yang ketiga adalah melibatkan kesihatan fizikal. Jadi banyak yang kita nampak dengan mata kasar. Pertama adalah amalan cara hidup sihat yang melibatkan amalan cara hidup sihat. Yang kedua penyakit genetik. Saya akan sentuh nanti. Amalan cara hidup sihat ada komponen pemakanan sihat, aktiviti fizikal dan senaman, pergaulan sosial ikut syariat, tabiat harian yang baik dan pengurusan stres yang efektif. Tuan-puan, pemakanan sihat, Allah dah beri panduan dekat kita dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan apa saja di muka bumi ini, tapi pilihlah yang halal dan juga yang baik. Halal dekat Malaysia, senang tak kita nak cari? Sebab apa senang dekat Malaysia ni makanan halal? Lamb chop. Ada chop halal, itu lamb chop kan? Chop halal, yes, exactly. Kita dipermudahkan dengan kerja-kerja yang dibuat oleh JAKIM. Ada chop halal, kadang yang ada chop JAKIM. Kedai-kedai yang dapat persijilan logo halal JAKIM. Tapi dekat Malaysia ada banyak kedai yang masih tak dapat sijil logo halal JAKIM. Okay, walaupun dia apply tapi belum diiktiraf atas alasan tertentu, tapi kita masih permudahkan. Sebab ramai orang Islam makan, kita beranggapan semuanya halal dekat kedai berkenaan. Macam mana kita tahu orang Muslim makan ramai? Biasa kalau saya perhatikan adalah yang memakai tudung pula. Senang nampak itu adalah Muslim. Lelaki kadang-kadang tak tahu mungkinnya apa. Okay, so tak bermaksud kedai berkenaan tak ada sijil logo halal, tak semestinya dia menyediakan makanan yang tidak halal. Sebab Nabi cakap apa?
Al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Halal tu jelas, yang tidak halal ataupun haram juga jelas, yang di tengah-tengah mungkin syubhat yang kita wajib elakkan. Orang Islam wajib cari makanan yang betul-betul diiktiraf halal, dan salah satu caranya dengan tahu status halal kedai dan sebagainya. Tapi kedai-kedai ni bila ditanya, adalah orang email, orang DM, orang PM, dia jawab memang kita dalam proses memohon CJ halal JAKIM, tapi bila JAKIM pergi periksa tak dapat CJ itu halal, walaupun dah ada proof apa? Makanan yang disediakan, contohnya daging, ayam, ingredient ada sumber halal. Maksudnya vendor yang bagi makanan, menyediakan raw material tu ada sijil logo halal, tapi end up the whole kedai masih tak dapat sijil logo halal JAKIM. Agak-agak kenapa? Sebab serve alkohol, dia bukan serve, dia jual. Maksudnya kita pergi kedai tu, kita tak order tu alkohol betul, tapi kedai tu masih jual. Dalam Islam ada unsur syubhat. Okey, mungkin ada cross contamination walaupun kita tak makan. So jangan cakap orang tu makan makanan tidak halal, cuma ada unsur-unsur yang diragui. I'm sure banyak kedai yang kita tahu kan, hari tu viral. Kalau saya terbaca kedai popular macam Sukila, Johnny's, itu macam dia jual makanan yang memang ingredient dia halal, ada sijil daripada vendor, ada supplier. Tapi masalah dia ada juga menjual minum alkohol itu tadi. So kita ni orang Islam wajib cari yang betul-betul diiktiraf untuk elakkan unsur-unsur syubhat itu tadi. Ingat tak kisah kedai Subway pernah tahu, pernah makan Subway? Ada seluruh Subway ada sijil logo halal tak kedai dia? Ada? Confirm? Kurang rasanya confirm ada, tak ada masalah. Subway dah lama dia sijil logo halal, tapi tahun lepas sijil halal ditahan sementara oleh JAKIM. Tahu tak kisah ni? Tahu, memang kan bukan? Ditahan sementara bukan isu ingredient dia tidak halal. Agak-agak kenapa? Kalau tadi alkohol, agak apa punca lain isu-isu subhat atau apa yang tidak halal? Babi confirm. Tapi Subway tak ada lah jual babi. Kizil lah bahasa sopan kizil kan. Tak ada langsung. Tapi rupanya pada waktu JAKIM pergi periksa buat apa? Sebab dia nak renew list CJ halal. Dia periksa Subway pada waktu berkenaan. Bukan satu banyak Subway. Dia periksa rupanya Subway ni telah buka mesin filter air daripada satu brand ke brand baru. So filter air apa kaitannya? Ada produksi halal ke tidak? Tapi filter yang baru rupanya ada unsur haiwan. So haiwan ni kalau izin memang confirm. Okay? Haiwan lain, apa unsur haiwan kalau filter air? Dia letak daging haiwan dalam filter, tak, tulang haiwan. Okay? Filter dia bukan bila nampak kalau di mana apa yang secara tradisional tu kan, dalam bekas filter tu dia batu-bata semua kan, tapi dia diguna tulang dalam mesin tu, dalam bekas tu. Itu yang dia ragu. Bila ditanya ke sijil logo halal, tak ada. Haiwan apa, kita tak tahu. Kalau ada proof yang haiwan tu haiwan yang halal, bukan kizil, di sebelah cara Islam, tulang tu boleh digunakan. Okay? So kena ingat betapa rigidnya dalam Islam. Bukan nak menyusahkan kita, tapi itu melibatkan kepercayaan kita kepada tuntutan agama, sebab dia akan jadi darah dan kita. Itu halal. Yang kedua, thayyibah. Makan makanan yang baik. Alah, tak ada pun orang yang berniat nak makan makanan yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang kita tersalah pilih. Macam mana kita pergi kedai makan, macam mana kita nak tahu kedai makan tu bersih, makanan yang disediakan baik? Dapur. Itu betul. Sebab itulah zaman saya dulu, ayah saya selalu pesan, nak masuk kedai makan, try masuk ikut pintu belakang. Kenapa tak cadangan tu? Nasihat online. Sebab sekarang tak boleh masuk ikut pintu belakang. Kenapa kena masuk ikut pintu belakang?
nak tahu keadaan dapur. Sebab dapur punca cross contamination. Tuan-puan, kalau kedai dekat Penang yang beratur panjang, kedai nasi kandar beratur panjang, tak nampak pun dapur dia macam mana, betul? Yang penting kita makan sedap, viral dan sebagainya. Kalau pergi periksa dapur dia, Masya Allah, tukang masak dia semuanya pakai boots. Kenapa pakai boots? Sebab dapur dia becak 24 jam. Becak penuh dengan air adalah punca utama penyakit yang akan menyebabkan masalah apa kalau penyakit bawah makanan? Sakit perut. Sebab sakit perut biasa bolehlah. Diarrhea mungkin disebabkan oleh salmonella. Salmonella apa dengar? Bakteria tertentu. Alah, simple je, cirit-birit makan rupak boleh settle. Tapi tuan-puan, ingat tak seorang makcik yang tersilap makan sandwich yang dah basi? Ingat tak kisah ni? Baru 3 bulan lepas saya rasa. Makcik tu beli dekat R&R Seri Kembangan, pre-pack. Makanan dia dah pre-pack. Rupanya makanan sandwich tu basi. Dia diarrhea, dia harusnya sakit perut, masuk hospital dan meninggal dunia sebab silap makan sandwich sahaja. Okay, kita tak tahu fiziologi kita macam mana keadaan. That's why makanan yang pre-pack kena hidup, lihat dan juga rasa. Hidup bau dia, lihat. Kalau sandwich tu ada kulat ataupun dah berlendir, rasa. Jangan rasa sampai habis sandwich tu. Rasa sikit, takut ada masalah. Itu rasa sikit. Itu dari segi kebaikan makanan yang elok baik. Kalau kita pergi kedai sekalipun, sekarang ni kedai ada grade, betul? Pernah nampak tak grade A, grade B, grade C? Okay. Kalau grade A sekalipun berekor, tapi tiba-tiba, ini kisah benar juga, terkejut orang tu, dia ambil video tikus tengah makan ayam goreng. Betul kan hari tu viral? Saya rasa dekat pada indah tu mana. Sekarang tak nampak terlintas depan mata kita seekor je tikus tengah berlintas siang hari, bermaksud dia punya community, koloni dia terlalu padat dekat situ. So imagine pada waktu malam ramai-ramai akan masuk dekat dapur, pergi main dekat alat-alat perkakas dapur, besoknya masak tanpa basuh. Walaupun kadang-kadang ada bakteria guna masak dengan 100 Celsius sekalipun dia tak akan mati. Kalau kencing tikus boleh menyebabkan penyakit apa? Virus? Apa? Virus. Kencing tikus, penyakit kencing tikus boleh dengar? Boleh dengar kencing tikus? Leptospirosis. Okay, nanti saya akan sentuh sikit apa? Okay. Yang ketiga, makan, amalkan konsep. Basically makan dengan sehat, mengikut piramid makanan dan juga makan mengikut sukatan iaitu Pinggan Sihat Malaysia. Pernah dengar tak? Kita pernah belajar dekat sekolah piramid makanan, betul? Dan juga ini improvise supaya kita senang nak imagine macam mana nak makan sikit sederhana. Satu, sukatan makanan kita kena tepat. Sebab apa pentingnya kita tahu sukatan makanan kita? Tak boleh ke makan tak bersukat, suka hati je boleh? Kesan dia apa kalau makan tak mengikut sukatan? Berlebihan, ekstra akan menyebabkan masalah kesihatan. Okey. Kalau ikut sukatan Pinggan Sihat Malaysia, kita boleh makan apa saja, tetapi mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Kerana apa? Dalam Islam sekalipun, Nabi cakap apa? Boleh makan apa saja. Jadi halal dan juga baik. Tapi makan apa saja, tapi berpada-pada, tak boleh berlebih. Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang, Nabi cakap. So tak boleh melampaui batas. Okay, so Pinggan Sihat Malaysia, separuh pinggan waktu makan utama. Waktu makan utama berapa kali sehari kita makan? 3, iaitu breakfast, lunch dan juga dinner. Ini waktu makan utama. Okay, separuh pinggan adalah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua tahu kepentingan sayur dan buah. Sayur dan buah penting untuk kesihatan dia lah. Sayur mengandungi apa dan buah ni? Fiber. Fiber penting untuk
pencernaan, sistem perkumuhan, penghadaman, peredaran darah, dan sayur dan buah mengandungi pelbagai jenis vitamin, okay, yang diperlukan oleh badan kita. Tapi ada yang zaman moden sekarang cakap, alah, tak perlu makan sayur, dah boleh ambil suplemen yang mengandungi vitamin tertentu. Betul? Sama tak ambil tablet vitamin dengan ambil buah-buah secara natural? Tak sama. Apa yang membezakan? Apa yang membezakan? Ada chemical, kadang-kadang safe, tak membebankan kita. Cuma kena ingat, contohlah, saya bagi contoh. Ambil vitamin C. Vitamin C satu tablet berapa mg kandungan vitamin C? 1,000. Daripada sayur dan buah, badan manusia dalam sehari boleh absorb maksimum berapa mg vitamin C? 400 mg saja. Kalau satu tablet 1,000, balance berapa? 600. Apa yang berlaku dengan 600 ni? Dibuang itu air kencing. Apa organ yang memproses air kencing? Buah pinggang, kidney. So kalau sekali is okay, tapi kalaulah berbelas-belas tahun ambil vitamin C sebab tak nak makan sayur, apa yang terbeban? Buah pinggang. That's why 40-an dah ada end stage renal failure sebab buah pinggang. Dia bukan kerja dia untuk bagi tambahan, kerja tambahan OT tapi tak berbayar. So dia rasa terbeban benda-benda ni. So benda ni boleh absorb naturally daripada sayur dan buah. Sayur dan buah banyak antioksidan, banyaklah kepentingan. Tapi rakyat Malaysia tak cukup makan sayur sebagaimana yang disarankan, iaitu 2 hingga 3 serving. Boleh tengoklah serving semacam mana. Okay? Itu sayur dan buah. Suku lagi adalah sumber protein. Protein kita seperti ikan, ayam, daging, telur. Itu semua protein kita. Okay? Orang yang masalah buah pinggang kena berhati-hati, kena sukat protein. Dan protein tak bermasalah, banyak fungsi dia. Tetapi pilihlah yang dimasak dengan sihat. Contohnya rebus, steam, bakar, panggang, pindang, sup. Semua tu menyihatkan. Okay? Sekali-sekala nak makan masak lemak cili api, boleh? Masak lemak cili api, kuah dia daripada santan. Santan sihat ke tak? Santan sihat ke tak? Dia tak ada masalah asalnya, tetapi dia merupakan ada kandungan saturated fat. Saturated fat ni sukar untuk dipecahkan kepada tenaga biasa. Okay? Santan mengandungi kolesterol ke tak? Santan ada kolesterol ke tak? Jangan fitnah santan. Santan tak ada kolesterol. Sebenarnya saya tahu santan ada kolesterol. Santan punca dia daripada haiwan ke tumbuhan? Kolesterol punca dia haiwan ke tumbuhan? Haiwan ke tumbuhan kolesterol? Haiwan. So santan tak ada kolesterol. Perasan tak minyak masak dalam botol ditulis tanpa kolesterol? Memang betul sebab minyak masak daripada apa? Sawit, tumbuhan. So kita mesti satu tanpa kolesterol. Memang betul. Cuma ingat, metabolisme kita akan memecahkan minyak yang dimasak terutamanya bergoreng menjadi saturated fat juga. Okay? Dia akan jadi kolesterol dan lemak juga. Okay, kena ingat. So itu adalah protein. Karbohidrat. Contoh karbohidrat kita apa? Nasi, roti, kentang, spaghetti, roti canai yang berasaskan gandum, semua itu karbohidrat. Karbohidrat ni perlu berhati-hati sebab saya daripada Trend National Health Mobility Survey, rakyat Malaysia yang ada NCD, penyakit tak berjangkit, terutamanya kencing manis, bukan banyak akibat kencing manis kita perasan banyak ambil gula, betul? Air berkarbonat dan tak, sebenarnya punca dia berlebihan karbohidrat. Nasi, rasa ada gula ke tak? Secara fizikali dia tak ada, dia ada kanji. Tapi kanji itu akan diproses badan kita jadi glycogen, akan ditukar menjadi glukos. So sekali makan nasi berapa banyak sepatutnya? Kali ikut pinggan sihat Malaysia berapa banyak? Suku, ialah suku tu banyak mana? Agak-agak 1 sendok, 1 genggam. Genggam masing-masing. Kalau jangan genggam besar, genggam 1 genggam, ini dah mencukupi. Tapi logik akal
akal kita, nafsu kita, satu genggam nasi boleh kenyang ke tak? Tak. So panduan ni tak kena ke apa? Saya cerita, satu genggam nilai kalori dia dah mencukupi untuk badan kita. Okay, so apa yang kawal rasa kenyang? Nasi bergenggam-genggam penuh dekat perut ataupun otak kita? Perut yang tentukan. Yang mengawal adalah otak kita, hypothalamus. So macam mana kita nak bagi mesej dekat otak kita, makan nasi satu genggam, kita dah cukup rasa kenyang. Makan je. Pesan Nabi satu suapan berapa kali kunyahan? Kenapa agak-agak kena 40? Untuk lumat betul, untuk hancur betul. Tapi kena ingat dari segi saiz, hypothalamus kita akan rasa keseimbangan. Dalam kes ni adalah nak rasa kenyang minimum 20 minit daripada kita start makan. Next one 40 kali kunyahan untuk delay, tak makan cepat-cepat terlalu perlahan. Itu contohnya, kita makan satu genggam perlahan-lahan, kunyah banyak kali menyebabkan it's more than 20 minutes. So that's why kita akan rasa. So ingat, karbohidrat berlebihan punca utama kepada NCD. Okay, air banyak mana minum air? Biasanya kita dengar berapa banyak minum air? 2 liter, 6 hingga 8 gelas. Tuan-puan, yang paling tepat adalah kira sendiri. Setiap orang tak sama kandungan liquid body dia diperlukan. Kira daripada berat badan kg, darab 0.003. Cuba kira sekarang, telefon kan, cuba kira. Praktis, tahu sekarang berapa keperluan liter air. Berat badan dalam kg, ini berat badan normal. Kalau orang obes dan ada masalah jantung dan buah pinggang, berlain cara kira. Ni berat badan normal. Berat darab 0.03. Berapa dapat? 1.6. Sebab body dia pun 1.6, tak berlebihan. Ada orang 2 kg dah 2 liter. Okay? Kalau lah kita cakap 2 liter dah berlebihan. Kalau lebih air apa masalah? Kencing banyak kali je lah, itu masalahnya. Dia tak membebankan, tapi tak diperlukan, dia akan dibuang. Ada orang minum banyak, tiba-tiba dia tak kencing. Kenapa? Masalah kidney. Okay, sebab kidney dia tak berfungsi dengan elok sebenarnya. Itu orang yang bermasalah. Ada juga, kalau kita minum air banyak selepas bersenam, kita kencing banyak tak? Tak, sebab badan kita perlu di-replenish dengan air berkenaan. Itu membezakan. Alright, itu air. Yang kedua, itu sukatan. Yang kedua, makan mengikut keperluan kalori harian kita. Tuan-puan, apa tujuan kita makan? Untuk tenaga. Tenaga, kita nak buat apa tenaga? Untuk bekerja. So sama tak tenaga orang yang bekerja pejabat dengan tenaga orang yang buat kerja bangunan? Tak sama. So janganlah orang tu kerja pejabat, dia makan banyak macam dia nak buat bangunan. Sebab dia tak akan bakar dengan sempurna. Makanan tak akan jadi tenaga. So tenaga, bila tak jadi tenaga, dia akan tersimpan menjadi lemak. Dalam badan kita kat mana lemak? Perut jadi boroi. Lagi peha, double chin. Itu yang kita nampak dekat muscle, dekat yang nampak dengan kasar. Yang tergantung dekat jantung, dekat empedu, dekat hati, itu tak nampak. Itulah kesannya bila kita tak buat seharian. Kita tak tahu yang lemak dekat hati banyak jadi fatty liver dan sebagainya. Tuan-puan, kita kena tahu keseimbangan berkenaan. Tak salah nak makan lebih sekali-sekala, tapi please bakar balik, bukannya simpan tak dibakar. Cara nak makan kita kena top up dengan melakukan senaman. Okay? Tapi bukan senang nak bakar benda-benda yang saturated fat process tu. Contohnya lah, kalau makan fast food apa contoh? Burger, saya tak nak sebut nama kedai. Kalau snack plate, tahu apa dalam dia? Boleh imagine snack plate. Ada apa snack plate? Ayam 2 ketul deep fry, lepas tu mashed potato, coleslaw, bun dan air berkorek. Berapa agak-agak ratus kalori? Berapa ratus kalori? Ada orang perasan tak? Main makan je kan? Berapa ratus kalori agak-agak?
1,500 too much sebab ayam dia kecil sekarang. Roughly 875. Tuan-puan, saturated fat tadi, fast food 875, dia tak akan terbakar dengan aktiviti biasa kita. So kena top up dengan senaman. Snack leg 875, senaman jenis apa? Berlari atau jogging dengan laju tanpa henti 3 jam setengah. Kalau boleh buat, boleh makan macam biasa, tapi you bakar balik supaya dia tak disimpan dalam badan kita menjadi masalah, tuan-tuan. Itu keseimbangan yang perlu kita tahu. Alright? Boleh faham bab makan Kenapa bab makan ni penting sebelum kahwin? Sebab ada kesan dia kepada diri kita untuk membina keluarga. Terutamanya satu adalah masalah berat badan berlebihan, obesity. Rakyat Malaysia ramai orang obes dan overweight dekat Malaysia, more than 60%. Maksudnya 10 orang kita pergi London jumpa rakyat Malaysia 10 orang dan mesti obes ataupun overweight. Di Malaysia negeri mana ramainya rakyatnya obes dan overweight agak-agak? Kuala Lumpur, KL. Sebab apa? Banyak makanan, banyak fast food. Kalau dulu ada satu kedai je ayam goreng, sekarang ni berbagai Texas chicken, beef, fried coffee, goreng, bila di video banyak sangat. Okey, selain daripada KL, Selangor, Lembah Kelang, selain daripada tu negeri mana agak-agak? Penang, nasi kandar, banjir tu kalori double. Roti canai satu keping ambil kuah dal. Kalau banjir dia akan jadi double, as if you ambil 2. Okey, kalau banjir. Negeri lain, Penang, Kelantan, perception kita orang Kelantan suka makan manis-manis, so mungkin akan senang increase overweight dan obesity. Tapi sebenarnya tuan-tuan, fakta kajian yang dibuat oleh National Morbidity Survey, rakyat yang ramai, negeri yang paling ramai orang yang obes dan overweight adalah Putrajaya. Orang Putrajaya kerja apa? Banyak tak guna tenaga. Lift rosak dia marah, parking jauh dia marah. Bila khusus mesyuarat ada sedia makan. Maksudnya tak ada keseimbangan. So, siapa yang jogging, berlari selalu kat Putrajaya naik basikal dekat tepi tasik? Orang Bani, orang Dengkin, dia kota Selangor. Orang Putrajaya mungkin relax. Maksud saya, keseimbangan berkenaan kena jaga. Kita makan banyak, bakar banyak dengan aktiviti fizikal ataupun kerja. Kalau tak mampu bakar, makan sedikit tapi memadai nilai kalori yang diperlukan oleh badan kita. Itu yang kita nak, tuan-tuan. So sebelum kahwin, make sure boleh dikejar. Sebab apa? Obesiti dan kegemukan boleh menyebabkan kurang subur. Lepas awak tak dapat anak, pergi klinik, cakap nak dapat zuriat, doktor tengok berat badan berlebihan, please turun berat badan terlebih dahulu. Berat badan berlebihan akan kompromis hormon progesteron, hormon androgen, pernah dengar? Dia akan kompromiskan hormon berkenaan. Yang tu kita kena ingat, okay? Dan juga masalah-masalah lain, masalah seksualiti, terutamanya risiko mati pucuk dalam kalangan lelaki. Apa kaitannya? Kita makan nasi masuk dekat perut, tapi zakat tak naik, tak tegar, walaupun nafsu membuat-buat. Apa kaitannya? Apa kaitannya zakat tak naik disebabkan oleh makan tidak sihat? Zakat nak naik memerlukan darah. Darah dipam daripada jantung ke saluran periferi dekat zakat. Okay, masa nafsu membuat-buat, jantung akan berdegup laju. Tak ada orang yang nafsu naik tapi jantung dia relax, tak ada. Itu masalah. Okay, bila berdegup laju, dia akan supply semua darah masuk ke saluran zakat. Dalam zakat saluran dia terlalu kecil, jadi bagi periferi. Bila ada something yang menyekat, terutamanya daripada makanan kita, dalam makanan yang tak elok, contohnya apa? Lemak tak ada dalam salur darah. Lemak di luar salur darah. Salur darah ada apa? Kolesterol. Apa kolesterolemia, dislipidemia? Sampai ada kolesterol? Glukos tadi. Tekanan darah, benda tu semua akan menyekat. Sebab dia terlalu hal berlaku overnight, makan tak sihat hari terus jadi besok tak. Dia makan masa yang panjang. That's why nak kahwin sekarang dah kena prepare supaya bila tuan-tuan, isu masalah erectile dysfunction meningkat sangat sekarang. Boleh tahu stage mana? Dia tidak akan menjejaskan
lambat dapat zuriat ataupun tidak, tetapi menjejaskan keharmonian rumah tangga. Salah satu punca adalah akibat daripada pemakaian kekerasan. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah dari segi fizikal, tabiat harian yang tidak baik ataupun tidak mengikut syariat. Yang dimaksudkan kat sini adalah isu-isu yang melibatkan hubungan seks rambak. Hubungan seks, seorang lelaki dengan perempuan buat hubungan seks tapi tak tahu status kesihatan dua-dua pasangan. Yang dibuat sebelum kahwin atau selepas kahwin. Selepas kahwin buat dengan siapa? Bukan dengan pasangan yang dikahwini, dengan makan luar, dengan pelacur, dengan buat next stand, dengan teks, dengan skandal. Yang tak tahu status kesihatan pasangan berkenaan, tukar-tukar pasangan. Ataupun hubungan seks di antara lelaki dengan lelaki, homoseksual, LGBT. Hubungan seks luar tabi'i sangat senang menyerap penyakit, sebab bahagian belakang tu senang sangat-sangat nipis lah luar tabi'i. So jangan anggap buat ringan-ringan, tak berjangkit, tak adalah pancuk dalam, buat oral seks je, tepi-tepi, tak masuk dalam, pancuk kat luar, rasa tak sempat berjangkit, itu salah. Sebab tetap ada risiko jangkitan. Walaupun pada prinsipnya oral seks bukan risiko dia sangat rendah. Sebab isu yang berkaitan dengan risiko akan tinggi. Oral seks apabila mulut ada luka, gusi luka, kemaluan ada kutis, ada ulcer, itu akan menjadi tinggi. Okay, so jangan agak buat sekali nak cuba tak sempat berjangkit atau sebagainya. Tu kena ingat, hubungan seks melibatkan cecair badan. Contoh cecair badan apa? Ideo je. Semasa hubungan seks, ideo je keluar. Air mani, air mazi, cecair dikeluarkan oleh faraj, susu daripada breast wanita, cecair daripada tubuh, itu it may contain bacteria and viruses. Idea dengan peluh, boleh ada virus atau bakteria ke tak? In principle dia tak boleh ada, sebab terlalu berakali atau terlalu berasid, dia mungkin tak ada. So bukan media jangkitan. So air wadi, air mazi, tak tahu bila dikeluarkan, bila dah gairah, senang akan diserap melalui cara-cara tertentu semasa hubungan kelamin. Penyakit berkenaan adalah seperti sifilis, gonoria, chlamydia. Sifilis, gonoria, chlamydia, pernah dengar? Tak. Ada tanda-tanda dia. Nanti baca. Okey. Ada ketuan, ada perubahan, banyak benda yang melibatkan. Tapi sifilis, gonoria, chlamydia, penyakit kelamin boleh diubati secara total. Maksudnya boleh mati bakteria berkenaan dengan antibiotik. Hepatitis B, C adalah penyakit melibatkan hati, cirrhosis, dia berjangkit melalui hubungan seksual. Hati, hepatitis banyak jenis, A daripada makan dan banyaklah Tapi ada rawatan. HIV saya sentuh. HPV, pernah dengar HPV? Yang saya cerita tadi, Human Papilloma Virus berjangkit melalui hubungan seksual. Okay? Tetapi perempuan yang ada HPV, ia menyebabkan sel dekat pangkal rahim tidak normal, menyebabkan penyakit kanser cervix atau kanser pangkal rahim. Punca kematian yang keempat wanita Malaysia adalah kanser cervix. Kanser cervix boleh dicegah sepenuhnya 100%. Kanser lain tak boleh. Yang ni boleh dengan buat saringan. Saringan apa untuk cek HPV? Pernah dengar pap smear? Itu pap smear, buat dekat klinik. Dekat rumah boleh ambil kit dekat klinik buat HPV screening. Nanti bila dah kahwin sexually aktif, kena buat screening 5 tahun sekali. Kalau normal. Kalau tak normal, doktor akan call lah nanti untuk buat pap smear. Kena buat secara konsisten, sebab perempuan boleh develop jadi kanser kalau ada HPV. Lelaki boleh ada HPV ke tak? Boleh ada, tapi dia tak menyebabkan jadi kanser, sebab tak ada rahim. Adu rahim tu lain cerita. Okay? Cuma lelaki, suami juga mungkin punca berjangkitnya HPV kepada isteri. Sebab itulah isteri kena protect dengan vaksin. Okay? Ada yang tak dapat vaksin semasa tingkatan 2, kontak, takut dia jumpa nurse. So tak perlulah ambil sebenarnya. Tapi bila dah kahwin, buat screening. Lelaki Malaysia tak bagi vaksin. Kalau negara luar dia bagi vaksin untuk protect isteri, sebab dia mungkin punca jangkitan HPV. Dia tak menyebabkan kanser, tapi mungkin jadi carrier, bukan carrier, reservoir kepada HPV berkenaan. Right. Aktiviti fizikal, jangan anggap buat senaman saja untuk aktif. Dekat kerja-kerja rumah pun boleh aktifkan diri. Kena aktif selalu. Penting buat kerja-kerja rumah, jangan malas, suka baring, duduk saja dan sebagainya. Tapi hal yang baik,
cukup rehat? Berapa jam kita sepatutnya rehat? Dalam sehari berapa jam? 6 jam tak cukup, 7 hingga 8 jam. Tapi rakyat Malaysia tak cukup rehat lah. Tapi kita macam biasa kan. Ingat, rehat tak cukup akan kompromisi sikit imun badan kita. Senang dah dapat membantu sistem kebanyakannya sebab suka main telefon sebelum tidur. So, telefon, gadgets mengandungi blue lights, dia akan suppress hormon serotonin kita. Kalau nak tidur, serotonin kena banyak apabila senang tidur. Tapi kalau disuppress jadi rendah, kita rasa alert lebih, suka untuk tidur dengan nyenyak. Jaga kesihatan diri di sekitaran, puan-puan, banyak penyakit akibat sekitaran yang tidak bersih. COVID-19 kita belajar cara dia elakkan daripada jangkitan dengan norma baru. Sekarang dia jadi lama dah kan, bukan baru lagi. Demam denggi tak ada ubat. Siapa pernah kena demam denggi? Masuk hospital? Tak, masuk kat rumah. Maksudnya boleh settle sendiri. Okay. Leptospirosis, kencing tikus lain pada tikus yang merayau dekat rumah kita, kita tak basuh, makan terus, ataupun dekat sungai-sungai, kalau menyelam, air masuk ke rongga hidung, mata, telinga, akan menyebabkan leptospirosis. Puan-puan, leptospira adalah bakteria. So bila bakteria ada ubat. Semua jenis penyakit yang bakteria boleh dimatikan dengan antibiotik. Virus tak boleh, mungkin ada antiviral tapi tak banyak. Okay, itu kencing tikus, ada antibiotik, ada ubat. Kalau penyakit kencing kawan, ada ubat tak? Tak ada. Itu sampailah seumur hidup kena tanggung. Alright. Puan-puan, merokok. I'm sure ada yang isap rokok. Sama ada rokok sigaret ataupun vape. Ada yang ambil energy, apa energy stick yang inhale melalui nostril hidung. Itu bahaya tuan-tuan, yang tak diwartakan tapi banyak dah jual sekarang. Sangat-sangat memberi efek. Kita tak tahu siapa yang ada dalam tu. Okay, rokok sigaret, I'm sure dah tahu. Banyak bahan kimia, dan bahan kimia berkenaan banyak menyebabkan penyakit, terutamanya kanser. Ini contohlah kanser. Ini dah severe. Alright. Rokok difatwakan haram, dah tahu. Rokok menyebabkan masalah kesuburan, masalah reproduksi. Asap daripada bahan kimia daripada asap rokok mungkin menyebabkan mati kucuk juga, sebab dia akan menyekat salur darah berkenaan. Okey. Cuma kena ingat tuan-tuan, orang yang isap rokok sure dia akan dapat bahan kimia, tetapi orang yang duduk kat tepi juga akan dapat. Itu secondary high smoke. Okay. Cuma ada jenis asap yang dia sebenarnya tak nampak tetapi diserap oleh semua jenis permukaan. Perasan tak rokok baju dia berbau? Yes. Chemical berkenaan diserap. So bila chemical tu, baju boleh basuh, tapi imagine isap rokok dalam kereta, semua permukaan akan diserap. Okay. Takkanlah setiap kali isap rokok nak masuk dalam kereta. Orang tak buat. So dia berinteraksi dengan ozon yang ada chemical dalam ozon, iaitu acid. Dia akan menyebabkan dia evaporated. Dia berinteraksi, dia keluar chemical baru yang dipanggil tobacco specific nitrous substance. So bapa isap rokok dalam kereta buka tingkap, kesan masih ada, kekal dekat sampai 1 tahun. Anak pasangan yang tak isap rokok masuk, bahan dalam tu, udara dalam tu masih tercemar. So lama-lama paru-paru menyentuh udara yang tercemar dalam kereta berkenaan, masih menyebabkan penyakit sama macam perokok berkenaan. That's why pernah kita dengar dulu jangan isap rokok 3 meter daripada kedai makan dia. Ingat? Itulah salah satunya. Sebab sebenarnya kesan kepada bukan perokok, banyak lagi kos dia berbanding dengan perokok. Sebab dia evaporated dekat merata-rata. Okay, that's why tuan-tuan, satu je saya nak cakap, merokok ketagih. Sebab ketagih kepada nikotin. Ketagihan merupakan penyakit. Penyakit apa? Penyakit mental. So perokok yang ketagih kepada nikotin merupakan orang yang ada penyakit mental. Bila sebut penyakit mental, perlu wajib dirawat. Ada ubat tuan-tuan untuk berhenti rokok, NRP, Champix, banyak jenis ubat. So kalau dekat klinik kesihatan diberi secara percuma saja. Buat appointment menerusi My Sejahtera saja sekarang. Okay, apa beza rokok sigaret dengan elektronik sigaret, vape, nanostick semua? Apa beza dia?
Dalam vape, dalam rokok sigaret tadi banyak jenis bahan kimia dan majoriti 70 jenis penyebab kanser. Dalam vape ada nikotin, ada propylene glycol dan glycerin. Basically, nikotin menyebabkan ketagihan, propylene glycol, glycerin dalam buah-buahan pun ada. Okay, yang kita makan, which is a very plant based. Tetapi dalam vape, benda ni semua cecair dia perlu dipanaskan menggunakan atomizer, menggunakan bateri. So bila dipanaskan, dia mengeluarkan bahan baru yang dipanggil logam. Logam ni pengguna vape akan sedut masuk paru-paru. Dia akan melekat dekat alveola paru-paru. Dia akan lama-kelamaan dalam tempoh masa yang panjang 5 tahun, 10 tahun, menyebabkan paru-paru keluar darah daripada alveola. So paru-paru akan menyebabkan hemorrhage yang dipanggil penyakit baru sekarang ni. Jangan anggap COVID saja penyakit baru. Dah ada dah sebab vape yang dipanggil E-Vali. Cuba Google, cuba TikTok, Electronic Vapor Associated Lung Injury, E-Vali, E-V-A-L-I. Dah ada dah orang share macam mana dia dapat E-Vali. Dia tak boleh bernafas dengan sempurna. Ada yang perlu di-intubate, ditidurkan, perlu tebuk trakea, perlu tebuk jantung, paru-paru dia untuk keluar cecair berkenaan. Dan itu adalah penyakit kronik yang memerlukan rawatan yang secara berpanjangan. Alright, so dua-dua rokok sigaret, elektronik sigaret, semuanya sama saja, tak ada kebaikan. I'm sure perokok dan pengguna vape tahu keburukan berkenaan. Sebab itulah saya tak pernah jumpa perokok dia nak start isap rokok dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah tahu dah kesan dia buruk, tapi terpaksa buat akibat ketagihan. So ketagihan perlu dirawat. Dia tak ada dah benefits lain daripada tindakan berkenaan. Ada cakap nak hilangkan stres. Tak. Stres tu akibat otak memerlukan nikotin. Right. Dadah saya sikit lah isu-isu sosial lah dadah ni Cuma kena ingat perlu dapatkan rawatan sebab dadah juga menyebabkan ketagihan. Kadang-kadang perlu dirawat. Sekali dah ada dah klinik-klinik yang dipanggil walk-in, cara sukarela, tak adalah ditangkap masuk pusat pemulihan atau sebagainya. Cuma kena ingat dia melibatkan isu-isu sosial. Ingat tak kisah seorang umur 42 ditikam mak dia umur 72, ayah dia 80 dekat yang dia menyorok dekat terowong nak pergi ke TTDI tu, terowong apa sih tu? Pencaneling ayat. Itu terbaru lagi, dia tikam mak dia dah tua. Sebab apa? Dia nak minta duit. Lepas tu dia lari, dia nyorok dekat hutan terowong tu, dapat tangkap. Isu sosial tu banyak ingat tak yang remaja kelalaian hemat dia sebab pengaruh dadah juga. So kita tak nak benda ni berlaku dalam keluarga. Kita perlu rawat. Jangan tebu, jangan rasa benda ni adalah not socially accepted, sebab kita rasa malu, sedangkan kita kena bantu keluarga kita untuk elak daripada berlakunya keterukan akibat dadah. Atau juga saya tak adalah nak cerita detail, cuma penyalahgunaan dan alkohol. Okay, penyakit genetik banyak jenis. Kita nak elakkan penyakit yang kalau bakal suami yang ada jeans berkenaan, bakal isteri ada jeans tu bukan maksud saya jeans syaitan, genetik, kromosom, DNA. Okay. Kalau bakal suami ada, bakal isteri ada, contohnya thalassemia. Pembawa thalassemia, jeans thalassemia, tak ada masalah kesihatan. Perempuan mungkin tak tahu sebab tak ada effects. Apabila dua-dua kahwin, anak akan ada. Bila ada apa berlaku, kena blood transfusion sekali sebulan seumur hidup, kena makan ubat untuk keluar zat besi, tumor saraf teruncap, ada kebatasan seksual, ada insulin dependent diabetes, ada masalah jantung, ada masalah thyroid, banyak masalah yang akan membebankan keluarga. So saringan untuk makan pengganti wajib ke tak? Untuk thalassemia tidak. Okay, boleh buat sendiri dekat at your own cost dekat klinik saya tak ada. Kalau buat dua-dua pembawa jenis thalassemia tapi dah bertunggang, boleh kahwin ke tak? Boleh je nak kahwin, tapi be prepare. Risiko anak mungkin akan, kalau 4 orang mungkin seorang, 2 mungkin normal, seorang mungkin pembawa. Mungkin dekat risiko dia, tapi not totally automatically akan ada. Okay, so be prepared. Sebab itulah dekat luar negara dia buat saringan awal-awal lagi sebelum bertunang, masa kat sekolah. So bila kat sekolah, dia dapat jeans genetik atau carrier thalassemia dah ada kad. So bila nak cari makwa cari, nanti jangan cari yang dekat yang sama.
Okay, untuk elak risiko berkenaan itu kat luar negara, Malaysia tak buat lagi Sebab itulah ada terbaca dekat newsfeed saya yang tak jadi kahwin sebab dia dua-dua pembau putus tunang tapi melibatkan emosi. That's why negara luar tu dia tak nak benda tu berlaku sebab menyebabkan stres dan juga tekanan kepada pasangan yang berkahwin. Yang lain banyak lah, saya tak nak sebut saya. Hemophilia, anemia, maple syrup urine disease, Prader-Willi disease, Edwards syndrome, G6PD, pernah dengar? Penyakit-penyakit mental seperti bipolar, skizofrenia, epilepsi, semua tu maybe berketurunan. Okay, so benda ni boleh dielakkan menerusi perkahwinan. Kalau dalam keluarga tu ada, elakkan. Okay, saringan kesihatan saya rasa penting untuk kita tahu untuk elakkan masalah kesihatan awal. Nilai tak fizikal, ambil darah, tahu BMI, lipid profile, HDL, renal profile. Nak cek juga kolesterol dalam salur darah. Kenapa salur kolesterol perlu dikawal? Apa fungsi kolesterol sebenarnya? Apa fungsi kolesterol? Apa fungsi lemak? Dua-dua perlu, tapi jangan berlebihan. Okay? Kolesterol untuk membrane sel, untuk hormon, untuk vitamin D, absorption. Lemak, jangan cakap lemak tak penting, tapi lemak jangan lebih macam boroi saja. Untuk suhu badan kita, untuk vitamin absorption, ada benda-benda yang diperlukan. Ada vitamin tu, tanpa lemak dia tak boleh diabsorb. So kita akan jadi deficiency kepada vitamin berkenaan, vitamin D saya rasa. So saringan emosi kena buat selalu. Macam mana kita nak cek emosi kita? Ada tak cara kita nak cek emosi kita? Tanya kawan ke, tengok depan cermin? Tak tahu Dalam MySejahtera dah ada. Siapa ada MySejahtera? Boleh buka sekarang? Tak ada lain. Cuba tengok dekat layout MySejahtera. Atau MySejahtera dah delete? Aduh, okay. MySejahtera dah ada, dah option baru. Kalau yang biru kat atas tu ada 6 kan, salah satunya adalah MyMinda. Saringan situ dah boleh buat. Boleh buat saringan berkala. Kalau tuan-puan ada level yang initiation kepada mencederakan diri, KKM akan dapat dan dia akan bantu dengan call dalam tempoh 24 jam. Okay? Banyaklah kisah, saya tak nak cerita, banyak kisah yang kita dapat bantu sebab dia ada linkage kepada polis. Okay, kalau dalam keadaan biasa dia akan bagi apa perlu buat dan sebagainya. Boleh buat saringan kesihatan mental kita. Okay, saringan untuk bakal pengantin. Okay, yang ujian darah buat dekat klinik, dekat rumah. Pernah dengar breast self-examination, cek selidikan keadaan breast? Boleh buat dekat rumah kalau dia tanda-tanda tertentu. Boleh tengok 7 langkah. Dan suami kena bantu isteri untuk secara konsisten cek keadaan breast supaya nak elak tanda-tanda awal kanser payudara yang sedang menyebabkan kematian. Lelaki pemeriksaan sendiri testis, pernah dengar? Testis batu tu ketul lah kelakut, kena cek juga. Jangan tak sama besar, ada bengkak ataupun hilang tak sedar, sebiji je tinggal. Kalau hilang dia lari ke mana biasa? Perut, masuk perut. Dia selalu masuk saluran bladder, naik ke atas. Kalau sakit tu hernia, angin pasar pernah dengar? Kalau tak ada, kalau tak sedar juga tak sakit, hilang sebiji, 2 biji tu tak sedar, itu meningkatkan risiko kanser, testicular cancer. So kena cek, kena pegang, kena tekan, kena batuk-batuk, senang rasa ada benda ketulan dekat tepi, please dapatkan bantuan perubatan. Jadi buat cara regular, tak perlulah nak pergi klinik suruh doktor cek, sendiri boleh buat. Bila tanda-tanda macam juga breast tadi, dapatkan bantuan rawatan breast. Kalau ada tanda-tanda cyst dan sebagainya, boleh buat mammogram dan sebagainya. Okay. Saringan HIV kepada bakal pengantin wajib. HIV boleh berjangkit melalui 4 cara, iaitu hubungan seksual orang yang ada HIV positif. Hubungan seks di antara orang yang tak ada HIV boleh mewujudkan HIV ke tidak? Dua-dua tak ada HIV boleh melahirkan HIV tak? Tidak. Orang yang ada HIV saja. Laki perempuan dan laki dengan laki. Kongsi jarum suntikan, orang yang isap dada dan sebagainya, ataupun doktor tunjuk jarum semasa dekat klinik, dia dah tunjuk orang yang ada HIV. Ibu kepada anak yang dikandung dan anak disusukan, ini Malaysia dah lama tak ada.
So mak dia ada HIV positif tapi tak sampai ke anak dia. Macam mana boleh buat? Nanti saya kasi. Dan pemindahan darah juga tak ada. Sekarang ni HIV banyak dalam kalangan orang yang buat hubungan seks bebas, terutamanya homoseksual. So yang berjangkit adalah HIV. HIV berjangkit, dia masuk dalam salur darah, dia ada kat dalam salur darah. Dia akan nak membiak. Nak membiak dia perlu makanan. Makanan berkenaan adalah sistem imun badan kita. So bila dia makan, imun badan kita akan lemah. Dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun, bila badan dah lemah, viral load dia banyak, HIV menyebabkan semua penyakit senang kita perolehi. So penyakit-penyakit berkenaan di-consider sindrom, iaitu dipanggil AIDS. AIDS bukan satu penyakit, koleksi penyakit. So sekarang ni, boleh tak kita nak elak HIV yang ada dalam salur darah kita tak membiak? Boleh, iaitu dengan rawatan. Orang cakap HIV tak ada ubat, betul, tak ada ubat untuk matikan virus, tapi ada ubat untuk menidurkan HIV. Tidur, buat apa dia tidur? Bukan, maksudnya tak aktif, dia tak makan sistem imun badan. Viral load dia biasa rendah, imun badan kita tak compromise dengan rawatan. Kalau rawatan dipanggil antiretroviral, HAART atau AART. Kalau kerajaan kita jadi ubat, kalau swasta dia dah combine jadi satu ubat. So makan secara konsisten, pergi jumpa doktor, doktor cek darah kita. Oh, dia kata viral load you rendah. Maksudnya boleh hidup macam biasa. Undetectable means untransmissible. Orang tu ada HIV tapi viral load dia rendah, dia tak akan mencakiti orang lain, even bersentuhan darah, even melakukan hubungan kelamin untuk dapat baby. That's why ada yang pasangan suami dia positif HIV tapi tak menjangkiti isteri dia melalui hubungan seksual dan dapat 6 orang anak. Semua orang anak dia negatif HIV. Orang ni dipanggil people living with HIV. Kita sama macam zaman dulu lah, tak ada rawatan menyebabkan AIDS. Okay, so that's why tuan-puan perlu buat ujian saringan HIV. Tujuan dia apa? Untuk tahu awal. Once tahu awal, rawat awal, boleh elak jangkitan selepas berkahwin kepada pasangan, kepada anak-anak. Boleh hidup macam biasa. Okay, so kat mana boleh buat ujian saringan HIV? Adalah dekat klinik kesihatan kerajaan. Bila saya sebut kerajaan, swasta tak boleh, dekat hospital tak boleh, dekat klinik kesihatan tak boleh. Bukan tak boleh buat, tak boleh digunakan untuk permohonan perkahwinan. Nak tahu status diri, boleh beli kit dekat farmasi pun sekarang. Tapi untuk perkahwinan, mesti dicop oleh klinik kesihatan kerajaan. Klinik mana? Kalau dekat nak kahwin dekat KL tapi duduk dekat Terengganu, kerja dekat Terengganu. So nak buat kat klinik kesihatan Terengganu atau KL, mana boleh buat? Mana-mana saja. Kalau tak nak buat dua-dua tapi decide nak buat kat Kota Kinabalu, belilah tiket pulang, pergi balik. Tapi syarat dia perlu buat appointment terlebih dahulu melalui My Sejahtera. Wajib, sebab tuan-puan memerlukan borang. Borang perlu diperolehi dekat mana? Borang boleh dapat kat mana? Dekat admin, dekat klinik. Borang hanya diperolehi online. Klinik tak ada, pejabat agama tak ada. Tuan-puan nanti nak daftar permohonan perkahwinan, betul? Kalau dekat wilayah sistem apa? SPIN. Kalau dekat negeri lain ada e-mudahkah dan sebagainya. Bila isi borang berkenaan, ada part untuk ujian saringan HIV. Okay, kena masuk tarikh appointment dulu. Result, leave it blank. Lepas tu kena print. Print satu bundle borang, ada 2 borang HIV test. Bawa borang berkenaan pergi klinik semasa tarikh appointment. So borang spesifik kepada perempuan ada nombor rujukan. Tak perlu minta lagi dekat klinik sebab memang dah tak ada. Itu kita baca influencer TikTok. Dia pergi ke klinik nak buat HIV test untuk perkahwinan tapi dimarahi oleh nurse. Dia tak puas hati lah. Sebab apa nurse marah? Sebab dia tak bawa borang. Last kali cakap saya akui itu kesilapan saya sebab saya masa kursus saya tidur. So tak tahu nak dapat kat mana borang. Itu sebenarnya rasional dia. Okay, so that's why appointment, bawa borang, dapat result, update balik dalam sistem ni. Bila nak buat, kalau untuk permohonan perkahwinan nak hantar ke pejabat agama untuk mohon, berapa bulan maksimum?
3 bulan maksimum, kan 6 bulan. Untuk hantar borang permohonan perkahwinan 3 bulan. Minimum berapa hari? Seminggu. Maksudnya nak kahwin minggu depan, minggu ni boleh submit lagi borang. Betul? Tetapi HIV test, kalaulah you buat seminggu, tiba-tiba, saya cakap tiba-tiba, result dia mungkin positif, yang dipanggil reaktif. Dekat klinik kesihatan, ambil darah sikit, masuk dalam bekas macam COVID tu, result 2 lain mungkin positif. Dia tak positif lagi, mungkin positif. So kena buat ujian darah dekat hospital. Ujian darah kat hospital tu makan masa, result dia mungkin 1 bulan lebih. Bila nak kahwin 1 minggu, result pendek, pejabat agama benarkan kahwin ke tak? Tak boleh. That's why ujian HIV test boleh buat awal lagi, seawal 6 bulan. So tunggu result tu, kalau normal tak ada masalah, 3 bulan sebelum kahwin boleh submit ke pejabat agama. So prepare awal, jangan terlalu lambat. In case HIV tu reaktif, kalau HIV tak ada masalah, boleh je proses untuk akad nikah 7 hari berkenaan. Okay, so kena ingat, kadang-kadang HIV ni reaktif disebabkan oleh ada benda lah yang trigger sistem imun badan kita, as if ada virus HIV. Tak semestinya, mungkin something, mungkin apa benda-benda tu. That's why kena be prepared. Senang nak buat awal sikit lah, jangan terlalu lama. Kalau lebih 6 bulan tapi tak jadi juga kahwin, kena repeat balik. Okay? Valid hanya 6 bulan. Dia tak boleh lebih pada 6 bulan. Okay, bila dah positif salah seorang pasangan, make sure berbincang dengan pasangan. Pasangan boleh terima. Ada setengah pejabat agama kena bagi tahu wali kalau lelaki yang positif. Teruskan rawatan. Akan ada family medicine specialist yang akan terus bagi kaunseling dan ubat-ubatan tertentu. Konsisten makan. Kalau 6 bulan HIV ada dalam salur darah tapi bilangan load dia sedikit, doktor akan benarkan untuk melakukan hubungan kelamin untuk dapatkan zuriat. Kalau dah 6 bulan, 3 bulan keempat tu dah viral load dia adalah tinggi, doktor tak akan benarkan. That's why kena ikut saja rejim rawatan yang dia berikan. Alright? Itu HIV. Next adalah berkenaan dengan masalah-masalah, bukan masalah seksual, tapi bila dah kahwin lebih setahun tapi lambat dapat zuriat walaupun bersungguh-sungguh berusaha. Lepas tahun positif sekali tapi gugup atau tak pernah positif, perlu berjumpa doktor untuk check up. Kalau perempuan, isteri doktor akan cek sistem peranakan, tersumbat ke tak tube fallopian, ada cyst ke tak, ada endometriosis ke tak, ada PCOS ke tak, polycystic ovarian syndrome, and hormon wanita ni sangat-sangat kompleks. So kena check up, kena tahu keadaan dalaman berkenaan. Itu satu. Lelaki juga doktor perlu check kan sistem telur lelaki, bukan sistem lah, telur lelaki. Telur lelaki nama dia ovari, testis, sperma. Apa yang perlu dicek? Sperma tak nampak dengan mata kasar walaupun badan hebat sado, tak membuktikan kualiti sperma. Sperm kalau berkualiti in term of bilangan dia, sperm count. Satu pancutan air mani normal adalah 2 hingga 5 ml, wajib mengandungi banyak sperm. Berapa banyak agak-agak, berapa ekor? Pernah kira? Mesti mengandungi 20 juta ke atas sampai 100 juta. Bukan ribu-ribu, bukan belas-belas ribu. Mesti juta, 20 juta. Kalau kurang 20 juta, is consider low sperm count. Ada orang sperm dia zero, dia dipanggil azoospermia. Kena tahu, itu satu. Yang kedua, sperm perlu berenang. Sperm perlu berenang pergi ke mana? Ovari ataupun apa? Apa yang dikeluarkan oleh ovari? Ovum. Dia pergi ke telur. Biasa dia jumpa kat mana? Dekat baby dia. Dia jumpa kat mana? Dekat tube fallopian. Dikeluarkan oleh ovari. Dah nak turun dah ke bawah. Sperm kena ready dekat situ. Sperm kena hidup lama. Berapa lama sperm boleh hidup? 3 hari, 72 jam. Ada yang dipancurkan tak sampai 30 minit dan mati syahid awal. Okay, itu masalah tak nampak dengan mata kasar. Dan sperm ada jenis banyak, tapi dia tak berenang, malas berenang, mungkin ikut perangai tuannya. Itu kualiti sperm yang perlu dicek up, yang kita tak nampak dengan mata kasar.
Okay, walaupun